Salam sejahtera. Kami selaku pelajar dari Politeknik Perdikson akan membentangkan projek kami iaitu Etika dan Peradaban. Kod pembelajaran kami adalah MPU 21032. Topik yang diberikan kepada kami adalah topik 8 iaitu peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan topik tersebut. Saya, Sugunishwari anak perempuan K. Murgesu dengan nombor matriks 06 DPR 20F 2041 bersama dengan saya akan dibentangkan oleh Nur Idiana Nisa binti Muhammad Mahasan dengan nombor matriks 06 DPR 20F 2032 beserta dengan Tawaniswari anak perempuan Mahindran dengan nombor matriks 06 DPR 20F 2035 beserta dengan Wan Haikal bin Wan Sakri dengan nombor matriks 06 DPR 20F 2038 dan akhir sekali adalah Nisha anak perempuan Patiban dengan nombor matriks 06 DPR 20F 2032. Pertama sekali, saya akan menjelaskan tentang konsep realiti sosial. Apakah konsep realiti sosial? Konsep realiti sosial dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu konsep takrifan harian dan konsep takrifan autoriti. Konsep takrifan harian merupakan takrifan masyarakat awam berbeza dalam kehidupan harian. Sebagai contoh, berbangsa Melayu tidak semestinya menggunakan bahasa Melayu. Takrifan harian yang diterima bersama tidak terikat oleh undang-undang formal. Akan tetapi, ia lebih memaparkan dalam perbezaan itu. Mereka juga didorong dan memiliki norma yang dikongsi sama. Seterusnya adalah konsep takrifan autoriti. Konsep takrifan autoriti merupakan cenderung untuk bersifat tetap. Sebagai contoh, masyarakat Melayu kebanyakannya adalah agama Islam. Ia merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagan yang telah diinstitusi dan diperakui bersama. Seterusnya, bagaimanakah konsep-konsep ini berkaitan dengan realiti hubungan etnik di Malaysia pada masa kini? Konsep kesepaduan sosial adalah fenomena pra-perpaduan dan difahami menerusi konsep takrifan harian dan takrifan autoriti. Seterusnya, kita beralih kepada definisi tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Individu yang menghayati dan mendara daging kebertanggungjawaban sosial dalam dirinya akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis, mencari penyelesaian dan kebaikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat.
Hai, nama saya ialah Nisha Patiban dari kelas DPR 1B. Hari ini saya membentangkan tajuk ialah tanggungjawab sosial. Dalam tajuk tanggungjawab sosial adalah 4. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat. Dalam itu adalah 3. Pertama adalah bentuk dalam komuniti. Terbentuk komuniti yang kemudiannya dipanggil tamadun apabila wujudnya sistem bermasyarakat atau komuniti yang sistematik dan kompleks, iaitu memiliki sistem peraturan, undang-undang, sistem budaya, organisasi sosial, politik dan ekonomi yang kompleks. Keduanya adalah sebagai khalifah. Khalifah adalah bertanggungjawab dan amanah individu yang mampu pengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja. Individu yang mampu pegawai tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja dan manusia yang memiliki watak yang baik. Ketiganya adalah menjadi ejen yang moral, memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawas oleh agensi menguatkuasakan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan masyarakat di sekeliling. Seterusnya ialah tanggungjawab sosial terhadap profesional pekerja. Pertama adalah terdapat 7 sifat amanah kepada profesi yang perlu dipegang, iaitu jujur, berterus terang dan cakap teka-teki dengan teliti setiap dan menyimpan rahsia. Kedua, tanggungjawab sosial yang paling utama ialah memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warga, dengan warna kulit dan jantinan, fahami politik dan status sosial ekonomi. Ketiganya adalah prinsip menjaga tanggungjawab sosial kepada pelanggan atau pemegang taruh. Keempatnya adalah prinsip tanggungjawab fiduciary seorang pekerja dengan majikan atau pemegang saham. Kelimanya adalah suasana kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan dalam organisasi menimbulkan keseronokan pekerja. Ketiganya adalah tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar. Telah timbul terbagai-bagai kerosakan adaran bala benca di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah Enda merasakan mereka sebahagian dari perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali taubat. Keduanya adalah isu pencemaran masih sukar diatasi kerana kegagalan pelbagai pihak sama dan pengguna, perniagaan dan masyarakat awam menghayati tanggungjawab sosial dan menjaga atau memelihara alam sekitar. Ketiganya ialah contoh pencemaran air akibat pembuangan sisa-sisa kimia, pencemaran amonia dan bahan cemar lain dari kilang-kilang ke sungai-sungai. Di antara kawasan yang teruk tercemar yang pernah dilaporkan ialah di kawasan pasir gudang, iaitu Sungai Kim-Kim dan Sungai Johor di Johor. Keempatnya adalah pelanggaran ke atas hukum-hukum ekosistem semula jadi mengganggu keseimbangan ekosistem. Akhirnya adalah tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau corporate. Yang pertama adalah kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang membantu dalam kebajikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Keduanya ialah tanggungjawab sosial corporate, iaitu CSR, bermaksud komitmen syarikat dan organisasi corporate terhadap keperluan sosial atau hak masyarakat dan menjaga alam sekitar kebajikan para pekerja, hak penggunaan dan sebagainya. Ketiganya adalah 7 subjek utama tanggungjawab sosial, iaitu tadbir untuk organisasi, hak asasi manusia, amalan buruh, amalan sekitar, amalan organisasi yang adil, isu-isu penggunaan dan penglihatan dan pembangunan masyarakat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Irdina Nisa binti Muhammad Masan, nombor matrik 06DPR20F2032. Hari ini saya akan menyambung topik 8, iaitu peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Aras tanggungjawab sosial. Setiap individu boleh memilih nilai betul dan salah tentang tindakan peribadinya.
Individu juga memilih nilai betul dan salah dalam tindakan kolektifnya apabila berhubungan dengan individu-individu lain, keluarga, komuniti, negara dan masyarakat pada peringkat sedunia. Tanggungjawab sosial, dimensi tanggungjawab sosial. Tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat, negara atau pada peringkat dunia. Kesedaran dalam diri seseorang terhadap kezaliman dan ketidakadilan yang berlaku dalam masyarakat akan mendapat perhatian sehingga mahu membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Kesedaran nasional dan kesejagatan dalam tanggungjawab sosial. Kesedaran nasional, tahu atau fahami tentang kebangsaan bangsa sendiri dan identiti, malah sedar akan tanggungjawab kepada masyarakat. Tanggungjawab sosial, kewajipan pihak pengurusan organisasi dalam membuat keputusan serta mengambil tindakan yang perlu demi menjaga kebajikan dan kepentingan masyarakat serta organisasi. Non-governmental organisation, satu kepercayaan bahawa fungsi organisasi dan pengurusan itu sebagai pembuat keputusan dan ianya mesti berasaskan kepentingan sosial dan ekonomi. Kedua, masyarakat akan mendapat manfaat sosial yang menyeluruh dan ianya akan dapat dinikmati oleh setiap ahli dalam komuniti tersebut. Ketiga, telah banyak NGO telah ditubuhkan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan dan ini juga telah membantu masyarakat dari segi kewangan. Terdapat 3 gambar yang saya dapat tunjukkan, iaitu Kempen Siar di Hatiku, Mercy, Muslim Care Malaysia Society. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya ialah Damneshwari Mahindran dari DPR 1B. Saya ingin membentangkan tentang kesedaran kesejagatan. Antaranya, masyarakat tidak sedar akan keburukan ke atas alam sekitar jika tidak dijaga dengan betul. Ada juga yang bersikap tamak melalui penebangan hutan secara tidak terkawal yang mengakibatkan tahap kesedaran terbagai begitu saja. Antara kesan ke atas alam sekitar ialah di negara jiran telah berlaku perusuhan atau protes yang melampau oleh masyarakat yang menyebabkan ketenteraman di negara tersebut terjejas. Sama juga di luar negara di mana mereka menegakkan keadaan dengan mengadakan demokrasi beramai-ramai mengenai hal Black Lives Matter. Bagi mengelakkan apa yang berlaku di Amerika, ini menunjukkan pentingnya kesedaran nasional dan kesejagatan dalam tanggungjawab sosial ini penting dalam pembentukan negara bangsa yang cemerlang. Seterusnya adalah kesan ke atas alam sekitar. Sektor perindustrian amat berkembang di Malaysia. Pelbagai jenis kilang telah menghasilkan bahan buangan ke dalam sungai. Terdapat kebimbangan berkaitan dengan kesan alam sekitar daripada sektor ini. Di antaranya ialah pencemaran sumber air di kawasan tapak perkilangan. Pihak kilang akan biarkan sisa kumbahan serta bahan toksik yang beracun mengalir ke dalam sungai yang berdekatan. Tindakan kilang tersebut secara langsung telah menyebabkan kehidupan sungai seperti ikan dan udang mati. Selain itu, pihak kilang turut akan melepaskan asap-asap hitam dan kotor ke udara atmosfera. Proses menghasilkan barang dari kilang secara besar-besaran akan menghasilkan asap hitam. Asap hitam tersebut yang mengandungi pelbagai CFC serta karbon dioksida boleh menjejaskan kesihatan manusia seperti mengakibatkan penyakit paru-paru jika seseorang itu dihisap. Tanggungjawab sosial dalam aktiviti kesukarelaan. Ramai agensi telah membantu sewaktu berlaku banjir
di negara kita seperti NGO, badan kerajaan dan bukan kerajaan serta individu. Mereka memberi bantuan seperti makanan, ubat-ubatan, tempat perlindungan dan juga keperluan asas. Aktiviti kesukarelaan ketika pandemik COVID-19. Panic Button Club tampil menyalurkan bantuan sebagai menghargai kerja keras Barisan Hadapan Negara menangani penularan COVID-19. Diketuai Ahli Perniagaan Datuk Faisal Rashid, bantuan disalurkan berupa 160 kampit beras, air minuman, pad makanan, segera dan khemah diberikan kepada petugas di klinik kesihatan Seksyen 19 Shah Alam. Menurut Faisal, pihaknya sedaya upaya akan membantu semampu yang boleh selain cuba meluaskan lagi bantuan kepada pihak memerlukan selepas ini. Bantuan disalurkan sebagai tanda mengenang dan menghargai perkhidmatan tanpa henti Barisan Hadapan dalam menangani penularan wabak COVID-19. Kesukarelaan Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia Mersi Malaysia. Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia Mersi Malaysia menghantar 112 sukarelawan bagi membantu pasukan bantuan kesihatan dan perubatan COVID-19 Kementerian Kesihatan Malaysia. 100 petugas perubatan dihantar ke Keluang Johor, manakala 12 lagi ke Setiu dan Kuala Terengganu. Semua sukarelawan yang dihantar ini adalah petugas perubatan bertauliah, termasuk doktor, penolong pegawai kesihatan, jururawat dan inspektor kesihatan. Seramai 157 orang menyertai barisan sukarelawan yang ditempatkan secara berperingkat untuk membantu pasukan bantuan kesihatan dan perubatan COVID-19. Mersi Malaysia mengulurkan bantuan kepada petugas perubatan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia serta Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Balas Krisis Kebangsaan CPRC sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kesimpulan penghayatan nilai. Yang pertama, mengenal pasti antara nilai yang baik dan buruk untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Nilai yang positif dapat membina masyarakat yang beretika dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelektual.